السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kita Ad-Durrul Tsamin, muka surat 29 baris sebelah daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka adalah bagi kudrat itu dua ta'alluq ju'. Pertama, ta'alluq saluhi qadim. Artinya bahwasanya ia pada azal itu patut bagi mengadakan dan mengadamkan ila akhirih. Masih lagi sambung perbahasan sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita pelajari serta i'tiqad secara tafsil terhadap sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat-sifat kesempurnaan Allah taala itu ada dua. Sifat-sifat kesempurnaan Allah taala itu ada dua cara untuk mengetahui dia. Pertama, dia ialah secara ijmali, dan yang keduanya secara tafsili. Secara ijmali itu dengan makna secara umum, kita wajib i'tiqad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Adapun secara tafsili wajib juga kita i'tiqad, tetapi terperinci dengan makna satu persatu disebutkan Subhanahu wa ta'ala dan sifat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang disambung perbahasan berkaitan dengan ta'alluq sifat kudrat. Maka kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia kata maka adalah bagi kudrat itu dua ta'alluq jua. Tak ada lebih, tak ada kurang, dua je. Jadi bila perbahasan berkaitan dengan ta'alluq kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berkaitan dengan dua ta'alluq sahaja, tidak lebih dan tidak kurang. Dengan makna kalau lebih, tidak ada pandangan mengatakan lebih, dan tidak ada pandangan mengatakan kurang. Apa dua tu? Iaitu pertamanya ialah ta'alluq saluhi qadim. Ta'alluq ni apa dia? Ta'alluq ni ialah fungsi sifat ataupun tugas sifat. Itu maksud ta'alluq. Kemudian Kemudian saluhi dengan makna boleh, padan, patut. Boleh, padan dan patut. Kebolehan tu ada. Tu. Kemudian qadim waktu azali lah. Tu qadim. Jadi yang pertamanya ialah ta'alluq saluhi qadim. Dengan makna sedia kala lagi, sejak azali lagi, boleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk. Kebolehan mencipta makhluk tu sudah ada sejak azali. Itu maksud saluhi qadim. Bukannya buat makhluk sejak azali, bukan.
tetapi kekuatan ataupun kemampuan untuk buat makhluk itu sudah sabit sejak azali. Itu makna saluhi qadim. Sebab tu dia kata erti ta'alluq saluhi qadim, bahwasanya ia Allah Subhanahu wa taala pada azal, yakni pada masa azali lagi itu patut bagi mengadakan dan mengadamkan. Patut makna boleh, padan patut. Boleh Allah Ta'ala mengadakan, boleh Allah Ta'ala meniadakan. Jadi jadi kebolehan meniadakan dan mengadakan sesuatu tu sudah sabit sejak azali. Ini atas pandangan mu'tamad. Kerana apabila bab meniadakan sesuatu itu khilaf ulama. Adakah bertakluk kudrat Tuhan dengan meniadakan sesuatu ataupun tidak? Menurut pandangan mu'tamad, termasuk ta'aluk sifat kudrat, iaitu meniadakan sesuatu daripada perkara yang mungkin ataupun makhluk ni. Itu pandangan mu'tamad dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata dia tanjizi hadis. Tanjizi makna lulus, berlaku, dah berlaku dah. Kemudian hadis itu waktu baharu. Jadi berlaku kudrat Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu daripada makhluk itu pada waktu sekarang, pada waktu baharu, pada waktu boleh ada makhluk, pada waktu imkan, pada waktu ma la yazal. Tu semua sama tu. Apa maksud tanjizi hadis? Dan iaitu tanjizi hadis keluar mungkinat daripada kudrat. Kudrat tu keluar mungkinat, yakni keluarnya, dia panggil ibraz. Dalam bahasa Arab panggil ibraz wal izhar. Keluar ni bukan keluar daripada kudrat Tuhan tu tubik satu benda, bukan. Keluar sini ibraz wal izhar. Mana zahir lah. Ataupun bahasa tasawuf dia tajalli. Itu. Bahasa tasawuf dia tajalli tu. Kita bahasa akidah izhar wal ibraz. Allah Ta'ala mengeluarkan mungkinat, yakni perkara yang boleh ada boleh tiada, daripada kudrat, yakni hasil daripada bersifat kudrat Allah Ta'ala, yakni daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Boleh berlaku. Bila? Waktu baharu, waktu boleh ada makhluk, waktu ma la yazal. Itu waktu dia yang boleh Allah Ta'ala menjadikan dan meniadakan sesuatu. Kemudian seperti mana? Seperti menghidupkan. Itu daripada tiada kepada ada, mengeluarkan perkara mungkinat daripada tiada kepada ada. Itu dia panggil sebagai menghidupkan. Daripada asalnya tak ada kepada ada, ataupun asalnya mati kepada hidup. Dan mematikan makna daripada hidup kepada mati, ataupun daripada ada kepada tiada. Itu semua kerja Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ta'aluk apa? Ta'aluk kudrat. Tugas kudrat, kebolehan kudrat, iaitu menghidupkan dan mematikan makhluk. Dan menjadikan ni boleh jadi belakang ni. Menjadikan daripada tiada kepada ada boleh. Menjadikan daripada tiada kepada ada boleh. Menjadikan daripada ada kepada tiada, menjadikan tiada kepada ada boleh belakang. Tu maksud menjadikan. Jadi umum sangatlah. Dan itulah dimaksudkan dengan umum ta'aluk kudrat Tuhan. Mana setiap perkara tak terlepas sikit habuk, mesti Allah Ta'ala itu buat, mesti Allah Ta'ala itulah yang meniadakan. Kemudian, dan memberi rezeki. Memberi rezeki. Kita kalau bahasa Melayu panggil beri rezeki lah. Kalau bahasa Arab razqun. Kalau rizqun tu apa yang kita dapat? Razqun tu di masdar bagi Allah Ta'ala memberikan sesuatu rezeki. Itu dia panggil razqun. Kalau kita nisbah dapat rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan, dia panggil rizqun. Jadi Allah Ta'ala beri rezeki. Jadi rezeki menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh pergi dua, sama ada halal ataupun haram. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata benda haram tu bukan rezeki. Jadi kita tanya balik dah, kalau orang mencuri tu, dia mencuri harta orang,
Nak panggil apa kalau bukan rezeki? Kita panggil rezeki, tapi qaid rezeki yang haram lah. Begitu juga kucing. Kucing dapat makanan. Kucing ni bukan passion memilih. Jadi Mu'tazilah dia syaratkan rezeki ni, orang yang boleh dapat rezeki ni boleh memilih. Jadi kucing, binatang-binatang ni bukan passion boleh memilih sesuatu. Jadi nak panggil rezeki kedal. Kalau kita Ahlussunnah panggil rezeki, kalau Mu'tazilah tak panggil rezeki. Panggil apa? Jadi iskal di situ. Kemusykilan yang ada pada Mu'tazilah, kalau tak panggil rezeki apa yang kucing dapat, panggil apa? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah takrifkan rezeki secara umum, lebih umum. Sama ada rezeki itu pemberian yang diberikan Allah Ta'ala secara yang dapat secara haram ataupun secara halal, semuanya itu ialah rezeki berlaku. Sebab itulah diqaidkan supaya kita menuntut rezeki yang halal. Sebab apa dia qaid dengan halal? Sebab ada yang haram. Ada rezeki yang haram, bukan milik kita dapat juga, itu haram. Kalau kita patut dapat dan kita dapat, itu rezeki yang halal. Itu semua di bawah kerja ataupun tugas ta'alluq kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dan lain daripada yang tersebut tadi. Habis kiaslah sendiri. Apa lagi? Kemudian maka makna iradat, habis dah sifat kudrat. Ta'alluq sifat kudrat dan segala sifat kudrat punya perbahasan sudah selesai. Sekarang masuk pula sifat iradat. Dia biasanya kudrat diiringi dengan iradat, kerana dua-dua ni saling berkait. Saling berkait dari sudut ta'alluq ataupun tugas sifat dia itu sama, iaitu perkara yang harus pada akal boleh ada dan boleh tiada. Harus pada akal boleh sabit boleh tidak. Jadi dia sekalikan dan dia tidak mengasingkan antara sifat kudrat dan sifat iradat. Maka sifat iradat dia kata musannif, maka makna iradat itu lagi. Jadi bila seorang ulama telah menyebutkan perbahasan tersebut, kemudian disebutkan lagi, itu dengan makna litawdihi wat tabyin, untuk menjelaskan dan mencerahkan lagi. Kerana kalau kita tidak tanggung atas kata mencerahkan dan menjelaskan apa yang disebutkan lepas, benda yang lepas, maka seolah-olah berlaku pengulangan tanpa sedarlah. Jadi itu salah satu daripada taksir ataupun kecuaian dalam penulisan lah, benda pengulangan ni. Jadi kita tanggung atas dasar kata pengulangan yang berlaku ini untuk at-tawdih wat tabyin. Khatarun azim. Jahil dalam bidang ni, dalam bidang usuluddin ini ialah bahaya yang sangat besar. Jadi bila bahaya yang sangat besar, maka diulang supaya jelas dan terang. Tu. Kemudian dia kata, apa maksud dia iradat ni? Sifatun yata'atta biha takhsisul mumkinati bi ba'di ma yajuzu 'alaiha. Artinya arti iradat. Arti ini terjemahan daripada sifatun yata'atta tu dah. Artinya arti sifatun yata'atta ila akhirih tadi ialah satu sifat. Maknanya bukan dua sifat dan dia bukan tiga sifat, dia satu sifat. Batulah Syekh Wa Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala terjemahkan sifat ma'ni sebagai untuk menunjukkan dia satu sifat. Sifat kudrat berkuasa, sebab apa? Sebab dia satu sifat. Sifat iradat berkehendak, sebab apa? Sebab dia satu sifat. Jadi kalau kita terjemah berkuasa dan berkehendak, dia tak memberi makna satu sifat, dia memberi makna banyak. Sebab berkuasa Allah Ta'ala itu bukan satu, dia banyak. Allah Ta'ala berkuasa buat makhluk, Allah Ta'ala berkuasa buat jin, Allah Ta'ala berkuasa buat manusia, Allah Ta'ala berkuasa buat tumbuh-tumbuhan, bukit, natang, macam-macam. Itu juga berkehendak Allah Ta'ala bukan satu, berkehendak Allah banyak. Berkehendak Allah Ta'ala berkehendak untuk meniadakan makhluk, untuk menghidupkan makhluk, untuk mematikan makhluk, untuk memberi rezeki, untuk itu, untuk ini, banyak. Jadi itu bukan perbahasan sifat ma'ni. Perbahasan sifat ma'ni ialah perbahasan sifat yang ada di zat. Berkuasa dan berkehendak tak ada di zat, dia faham. Hasil daripada Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat iradat, maka akan adanya kuasa Allah. Allah Ta'ala mencipta sesuatu dan Allah Ta'ala berkehendak sesuatu. Sebab itu dalam takrif ini kata sifatun, satu sifat. Sifat
yang maujud, yang ada. Berkuasa dan berkehendak tak ada. Berkuasa berkehendak tak ada. Carilah macam mana pun tak ada. Pak sudah tak ada. Mencipta tak ada, pencipta ada. Pencipta siapa dia? Kita sendiri ataupun Allah Taala. Dia pencipta lah. Tapi Allah Taala mencipta langit bumi. Langit bumi itu tak apalah ada. Mencipta tu tak ada. Mencipta tu kita faham. Kita faham kata seseorang, kalau contohnya seseorang tengah ketuk paku, kita boleh kata dia sedang buat rumah. Sedangkan buat tu tak ada pun. Kita faham hasil daripada perbuatan. Tukul dia tu, tukang bila seseorang itu pegang menukul, ditukul kayu ataupun paku itu dengan hammer, kita tahu kata dia sedang buat rumah, dia sedang buat tiang. Buat tu tak ada, kita faham hasil perbuatan dia. Mencipta tu tak ada, kita faham hasil dia tu sedang mencipta sesuatu, dia panggil mencipta lah. Menyapu sampah tak ada, yang adanya penyapu, tukang sapu dan benda yang disapu. Tiga-tiga tu bergabung sekali, kita faham itu perbuatan menyapu. Jadi berkuasa dan berkehendak itu perbuatan. Kita nak bukan bahas sifat perbuatan, kita nak bahas sifat zat, iaitu satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendatangkan dengan dia dengan sifat iradat tadi, menentukan. Mendatang dengan makna boleh jadi. Yata'atta biha takhsisu. Yata'atta biasanya, yata'atta ni ditakdir pada i'lam. I'lam, ketahui olehmu. Apa dia? Ya ayyuhalladzi yata'atta bihil ilmu. Wahai orang-orang yang boleh kemungkinan datangnya ilmu pada dia, hendaklah kamu tahu. Jadi iradat ni boleh menentukan. Yata'atta biha mendatangkan, yakni boleh datangkan dengan dia dengan iradat tadi, menentukan segala mungkinat, menentukan segala perkara yang harus pada akal, perkara yang tidak harus perkara yang harus pada akal ada, perkara yang harus pada akal tiada. Boleh Allah Taala tentu. Tu. Tentu tu dengan setengah barang yang harus atasnya, atas segala mungkinat. Tu dia panggil taksis. Ta'alluq taksis. Taksis ni menentukan. Sekali dia akan sebut bahawasanya ta'alluq iradat ni ada dua menurut pandangan mu'tamad. Pertamanya saluhi qadim, keduanya tanjizi qadim. Saluhi qadim makna sejak azali Allah Ta'ala boleh tetap apa-apa sahaja terhadap kita. Nak mengadakan kita, boleh. Tak mau mengadakan kita, boleh. Kita ni kalau ada tu passion tinggi, boleh. Passion pendek, boleh. Sederhana, boleh. Gemuk, boleh. Kurus, boleh. Warna kulit hitam, boleh. Putih, boleh. Semua boleh berlaku. Tu saluhi qadim. Dia boleh berlaku tetap, tapi tak tetap lagi. Kemudian yang kedua tanjizi qadim. Sejak azali jugalah Allah Ta'ala telah khususkan sifat kita. Jadi kita Allah Ta'ala tentukan dah esok ni akan adanya kita pada tarikh sekian-sekian. Itu tanjizi qadim. Tadi dari sudut saluhi qadim, boleh ada, boleh tiada kita ni. Allah Ta'ala kita ini ada, maka ternafilah tiada kita. Allah Ta'ala tetap dah. Sejak azali lagi kita ni akan ada. Bila ada pula Allah Ta'ala tetap dah sejak azali kulit kita ni hitam. Allah Ta'ala tetap dah sejak azali kita ni orang yang kurus. Allah Ta'ala tetap dah sejak azali kita ni akan lahir di Malaysia. Asalnya boleh lah kau tak kita ni nak lahir di Malaysia, boleh. Indonesia boleh, Myanmar boleh berlaku. Tu saluhi qadim. Tapi bila tentu dah Malaysia kita akan lahir, tu tanjizi qadim. Kita ni boleh kurus, boleh gemuk, Allah Ta'ala boleh dia tentu kita mana-mana. Bila Allah Ta'ala tentukan kita ni kurus, makna itu tanjizi qadim. Allah Ta'ala boleh tentukan kita ni beranak pada waktu malam ke, waktu siang ke, waktu petang ke, waktu pagi. Tapi Allah Ta'ala tetap juga sejak azali waktu pagi kita akan lahir. Tu tanjizi qadim. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala,
Dan erti taksis itu, taksis tu nama ta'aluk sifat iradah, namanya menentukan. Taksis, khassasa yukhassisu takhsisan, wa huwa mukhassisun. Allah Ta'ala itu maha penentu, Allah Ta'ala itu yang berkehendak sesuatu, dan dia menentukan sesuatu daripada perkara-perkara yang harus dan boleh pada akal sabit pada kita, tu dia panggil takhsis, menentukan. Kemudian apa maksud menentu taksis ni? Dan erti taksis itu ialah merajihkan setengah yang harus atasnya, atas mungkin, daripada yang lainnya, daripada yang lain, daripada perkara yang harus. Merajihkan ni makna memberatkan. Macam tadi kita kata, kita ni boleh ada, boleh tiada. Kemudian Allah Ta'ala memberatkan iradat dia, kehendak dia sejak azali, bahwasanya kita ni akan ada. Ada, mana tiada tu ternafi. Sejak azali lagi Allah Ta'ala sudah berkehendak kita ni akan lahir dalam keadaan kurus, akan datang. Allah Ta'ala tetap juga sejak azali, secara khusus kita ni orang yang kurus. Kurus ya kita, tak gemuk. Tu. Itu harus, dua-dua tu harus belaka. Patut Allah Ta'ala menentukan secara khusus kita ni kurus ya. Ada dengan tiada boleh belaka atas kita. Kemudian Allah Ta'ala itu mentarjihkan, memberatkan iradat dia ke arah kita ni ada. Itu maksud taksis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti ilmu umpamanya, maka dirajihkan daripada jahil. Contoh, kita ni ada sifat ilmu. Sejak azali boleh kita ni ada sifat ilmu, boleh kita ni ada sifat jahil. Itu suluhi qadim. Boleh Allah Ta'ala menentukan kita ni bersifat dengan sifat ilmu, boleh Allah Ta'ala menentukan kita ni bersifat dengan sifat jahil. Kemudian Allah Ta'ala tentukan juga sejak azali kita ni akan jadi orang yang berilmu, ternafi jahil. Itu dia panggil tanjizi qadim. Sebelumnya itu saluhi qadim, iaitu Allah Ta'ala boleh menetapkan kita ni jahil, boleh menetapkan kita ni ada ilmu. Itu sejak azali, tapi itu dia panggil saluhi qadim, boleh Allah Ta'ala tetapkan. Lepas tu Allah tentukan secara khusus kita ni orang yang alim, orang yang berilmu, maka ternafilah jahil pun sejak azali. Dia panggil sebagai tanjizi qadim. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka kedua-duanya, kedua-dua ilmu dan jahil itu harus, yakni harus atas kita, boleh berlaku belaka. Boleh jadi kita ni jadi ilmu, orang yang alim, boleh jadi kita ni orang yang jahil, boleh belaka, harus. Maka ditentukan ilmu, Allah Ta'ala tentu ni contoh ni, maka ditentukan, yakni menentukan oleh Allah Ta'ala akan ilmu, maka tiadalah jahil daripadanya, daripada seseorang itu. Itulah dia panggil taksis. Menentukan kita ni ada ilmu sehingga ternafinya jahil daripada diri kita, tu maksud taksis. Allah Ta'ala telah menentukan. Asalnya boleh belaka Allah Ta'ala menentukan kita ni jahil, boleh belaka Allah Ta'ala menentukan kita ni ada ilmu, tapi sejak azali juga Allah Ta'ala tentukan kita ni akan menjadi orang yang ada ilmu. Sebaliknya, kalau Allah Ta'ala menentukan kita ni orang jahil, tu taksi juga, yakni penentuan Allah sejak azali kita ni orang yang jahil, wal'iyadzubillah. Itu salah satu contoh yang Syekh bawa lah. Kiyahlah ke benda lain. Sihat dan sakit boleh belaka Allah Ta'ala tetap sejak azali kita ni sihat sampai kesudah, kita ni sakit pas kesudah. Tapi Allah Ta'ala tentukan sejak azali umur sekian-sekian sihat, umur sekian-sekian sakit, dan berlakulah. Itu dia panggil taksis. Kemudian, dan yang harus atasnya itu. Okay, sekarang kita nak bahas berkenaan dengan apa benda yang harus berlaku atas kita ni. Dia panggil sebagai mumkinatul al-mumkinatul mutaqabilatu.
Maka Syekh sebut, dan yang harus atasnya atas mungkinat, harus atas makhluk ni segala mungkin yang mutaqabilat. Tu bahasa Arab. Apa maksud dia? Yakni mungkin yang berlawanan. Sekali dia akan sebutlah apa dia mungkin yang berlawanan tu. Mana contoh dia? Seperti panjang lawannya lawan panjang pendek. Sejak azali Allah Ta'ala boleh menentukan satu benda tu panjang, boleh menentukan satu benda tu pendek. Dan sejak azali juga Allah Ta'ala tentu secara khusus kita ni panjang ataupun kita ni pendek. Jadi pendek panjang benda berlawanan tak? Benda berlawanan. Dan boleh tentu atas kita tak? Boleh tentu atas kita. Boleh berlaku atas kita. Cuma akan berlakunya salah satu je. Sebab benda ni benda berlawanan. Atas kaedah akalnya ad-diddani la yajtami'ani. Dua benda yang berlawanan itu tidak akan berhimpun. Jadi pendek dengan panjang tak akan boleh berhimpun sampai bila-bila. Dia salah satu je, pendek ataupun panjang. Kemudian sejak azali Allah Ta'ala menetapkan salah satu daripada pendek dan panjang ni kepada makhluk Allah Ta'ala tersebut. Itu dia panggil tanjizi qadim. Kalau boleh Allah Ta'ala menetapkan panjang ataupun pendek pada seseorang, tu saluhi qadim. Kemudian khusus, panjang kawan ni, pendek kawan ni, tu tanjizi qadim. Tu yang pertama. Dan iaitu mungkin yang berlawanan tu wujud dan adam. Tadi contoh dia. Tadi contoh bagi mungkin yang mutaqabilat. Sekarang ni dia nak masuk perbahasan mungkin yang mutaqabilat, mungkin yang berlawanan tu secara khusus dah. Ada banyak. Dan iaitu mungkin yang mutaqabilat tu ialah mungkin yang berlawanan. Mana? Iaitu wujud dan adam. Tu yang pertama. Wujud dengan adam. Adam tu tiada. Jadi sejak azali kita ni boleh ada, bukan sejak azali kita boleh ada, sejak azali Allah Ta'ala boleh menentukan kita ada dan boleh menentukan kita tiada. Boleh. Tu saluhi qadim. Kemudian sejak azali juga Allah Ta'ala menentukan kita ni bakal ada pada waktu sekian-sekian. Itu tanjizi hadis. Ada dengan tiada berlawanan tak? Berlawanan. Boleh dia ada serentak dalam satu masa? Tak boleh. Tak boleh kita tergambar dan tak terbenar di akal kita satu benda tu dia tiada dan ada dalam masa yang sama. Tak boleh. Begitu juga tak boleh kita tergambar kata ada dengan tiada itu tak berlaku-belaka pun tak boleh juga. Dia ini tiada lagi pula ada. Tak boleh. Dia ini tak tiada dan tak ada pun tak boleh. Dia kena berlaku salah satu je. Kalau tiada, tiadalah. Kalau ada, adalah. Itu yang pertama. Dan segala maqadir. Maqadir itu ukuran-ukuran. Mana? Seperti panjang lawan pendek hak tadi. Itu miqdar. Ukuran-ukuran. Sedepa, sehasta, sekilometer, semeter. Itulah masuk sini ya. Panjang dan pendek. Panjang dan pendek berlawanan tak? Berlawanan. Boleh sejak azali Allah Ta'ala menentukan sesuatu itu panjang, boleh sejak azali Allah Ta'ala menentukan sesuatu itu pendek. Itu saluhi qadim. Kemudian Allah Ta'ala tetapkan secara khusus kita ni pendek atau kita ni panjang tinggi, maka jadilah itu. Tu dia panggil tanjizi qadim. Banyak kali dah ulang. Saluhi qadim dengan tanjizi qadim. Dia perbahasan takluk tak wajib, tapi kalau silap siap tu ya. Kita sebut lah. Tak wajib ngaji takluk. Kita Sirajul Huda. Bila bahas tu takluk, lepas tu dia kata tak wajib pula. Lega sikit tak wajib, tapi silap kalau siap. Bawa sebab takluk ni senjata untuk menolak syubhat. Bila seseorang kata, boleh tak Allah Ta'ala berkehendak ada Tuhan lain? Boleh tak Allah Ta'ala itu buat anak dia sendiri? Allah Ta'ala kan kata Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Allah Ta'ala boleh berkehendak apa saja. Boleh tak Allah Ta'ala buat? Jadi kalau orang nak selesai masalah sana, dia belajar ta'aluk, dia tahu. Dah kita kata ta'aluk tak belajar apa, tak wajib. Memanglah tak wajib. Tapi kalau timbul syubhat itu, dengan kita pun syubhat sekali, itu yang masalah.
Jadi kalau orang kata, boleh dah Allah Ta'ala berkehendak buat Tuhan lain, boleh dah Allah Ta'ala buat Tuhan lain, boleh dah Allah Ta'ala berkehendak buat anak dia, boleh dah Allah Ta'ala buat anak dia sendiri? Jawapan dia tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Sebab bukan fungsi kudrat dan iradat buat benda wajib, buat benda mustahil, bukan. Dia buat benda harus pada akalnya. Jadi anak Tuhan harus ke mustahil ke wajib? Mustahil. Kok mana boleh ada anak Tuhan? Isteri Tuhan ataupun Tuhan yang lain, mustahil ke wajib ke harus ada? Mustahil. Ini mustahil ni benda yang tak bertakluk dengan kudrat dan iradat Tuhan. Bukan fungsi dan bukan kerja kudrat dan iradat Tuhan buat Tuhan lain. Bukan fungsi kudrat dan iradat Tuhan buat anak dia, buat isteri dia pun bukan. Itu i'tiqad Ahlussunnah. Dan Allah Ta'ala lemah, Allah Ta'ala tak berkehendak Allah Ta'ala tergagah itu. Tak boleh panggil lemah. Dia panggil lemah ni bila keadaan sesuatu tu boleh Allah Ta'ala buat tapi dia tak mampu buat. Tu baru panggil lemah. Tu kaedah nak panggil lemah kedok. Macam kita tak dipanggil lemah terbang sebab bukan passion kita ni terbang, kan? Tapi kalau passion burung tu terbang, tiba-tiba tak boleh terbang, tu baru panggil lemah. Kalau kita panggil lemah ni bila tak boleh lari, tak boleh berjalan, tu lemah tu. Sebab kita punya passion berlari, passion berjalan, tiba-tiba tak boleh berlari, tak boleh berjalan. Tu dia panggil sebagai apa? Sebagai lemah. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, arti maqadir, qadar yang tertentu, ganti daripada segala miqdar yang lain. Selain daripada itulah panjang pendek, tebal nipis, tu miqdar tu. Ukuran tertentu. Kiyah lagi lain, panjang pendek, tebal nipis, dan sebagainya. Kemudian dan segala sifat yang tertentu itu, ganti daripada segala sifat. Sifat yang nombor 2. Tadi nombor pertama, wujud dengan adam, wujud dengan tiada. Yang kedua, segala miqdar, segala kadar-kadar, ukuran-ukuran tertentu, panjang pendek, tebal nipis. Dan yang ketiga, sifat pula. Contoh dia seperti putih ganti daripada hitam. Boleh tak satu benda tu putih dan dalam masa yang sama dia hitam? Tak boleh. Kecuali campur, tu boleh lah. Atas dia putih, bawah dia hitam, tu lain lah. Orang kata dalam satu tempat tu, boleh tak satu tempat tu putih, dalam masa yang sama hitam? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tu benda yang berlawanan, warna yang berlawanan, warna yang berbeza. Jadi bila warna yang berbeza, maka kita mestilah sabit salah satu je. Maka Allah Ta'ala sejak azali boleh jadikan kulit kita ni putih, boleh jadikan kulit kita tu hitam, boleh jadi kulit kita ni merah, hijau dan sebagainya. Tu soluhi qadim. Kemudian sejak azali juga Allah Ta'ala tentu kulit kita ni hitam, bukan putih, bukan hijau, bukan merah. Tu tanjizi hadis. Tu tanjizi qadim. Tu yang ketiga. Dan segala amkinah, artinya arti amkinah, tempat, jamak bagi makan. Makanun makanani amkinatun. Artinya tempat yang tertentu, ganti daripada segala tempat yang lain. Contohnya, sejak azali Allah Ta'ala boleh adakan kita ni di Indonesia, boleh adakan kita ni di Malaysia, boleh adakan kita di Myanmar, Brazil, Argentina, England, Portugis, semua ada. Boleh belaka. Tu soluhi qadim. Tapi sejak azali juga Allah Ta'ala telah khususkan kita ni akan lahir di Malaysia. Tu tanjizi hadis. Tu tanjizi qadim. Senangnya. 14 tu pula Allah Ta'ala tentu kita ni lahir di Terengganu. Terengganu pula ada berapa puluh daerah, berapa puluh tempat. Allah Ta'ala tentukan tempat kita lahir di Gong Badak. Itu. Kemudian dan segala zaman, artinya arti zaman yang tertentu, ganti daripada segala zaman. Allah Ta'ala sejak azali boleh lahirkan kita pada waktu malam, pada waktu siang, pada waktu pagi, petang, tengah hari, boleh belaka. Tu soluhi qadim. Allah Ta'ala tentu juga sejak azali secara khusus kita ni lahir pada waktu malam, maka ternafilah siang, ternafilah malam, ternafilah pagi, ternafilah tengah hari. Waktu malam kita akan lahir. Itu tanjizi qadim. Itulah. Tu
Tu dia panggil mumkinat mutaqabilat. Al-mumkinatul mutaqabilatu. Perkara-perkara mungkin yang saling berlawanan. Dua-dua tu yang benda berlawanan tu boleh berlaku atas kita. Cuma Allah Ta'ala tentu salah satu sahaja. Sikit lagi. Dan segala jihad. Jihad tu apa dia? Arah. Artinya arti segala jihad yang tertentu, yakni jihad ni arah yang tertentu, ganti daripada segala jihad, yakni segala arah yang tertentu yang lain. Seperti masyriq ketika ganti daripada maghrib, seperti masyriq ganti daripada maghrib, seperti timur ganti daripada barat. Allah Ta'ala tentukan kita ni ada, boleh di utara, boleh di barat, boleh di timur, boleh di selatan, sejak azali. Tu saluhi qarib. Kemudian Allah Ta'ala tetapkan kita akan lahir di timur ataupun di Asia Tenggara ni, di belah tenggara ni, bukan di barat, bukan di utara, bukan di selatan. Itu tanjizi qadim. Tu. Maka menentukan suatu daripada segala yang tersebut itu namanya ta'thir iradat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.